رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita sambung pelajaran kita dalam pelajaran sirah. Okey, kita masih daripada unit yang pertama tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Okey, peristiwa Abrahah menyerang Kaabah. Okey, jadi pada hari ini anak-anak murid semua boleh buka buku muka surat 26. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang kenapa Abrahah ni nak serang Kaabah. Okey, jadi kita tengok perbualan di antara guru lelaki tu dan murid lelaki tu. Okey. Anak murid dia tanya, "Ustaz, kenapa Abrahah hendak meruntuhkan Kaabah?" Ustaz dia pun jawab, "Sebelum Ustaz beritahu, cuba Syakir teka dahulu." Okey, jadi jawapan dia, kita tengok poin yang pertama yang ada nombor 1 tu. Okey, Ustaz akan bacakan, kamu dengar baik-baik selepas itu Ustaz akan jelaskan. Okey, poin yang pertama nombor 1, Abrahah telah membina sebuah gereja di Yaman untuk menggantikan Kaabah di Mekah. Dia dengki melihat ramai orang yang mengunjungi Kaabah sedangkan mereka tidak mengunjungi gereja tersebut. Abrahah berasa marah dan merancang untuk meruntuhkan Kaabah. Okey, Abrahah ni dekat tempat dia dekat Yaman sana. Okey, dia duduk di Yaman Abrahah ni. Okey, dia buat satu gereja, besar sangat gereja tu. Tetapi tak ada orang datang gereja tu. Okey, gereja ni kalau dalam agama Islam kita ada masjid. Tetapi untuk agama Kristian, bila dia nak beribadah, dia kena pergi ke gereja. Itu yang disebut gereja. Jadi Abraham ni orang kafir, dia nak orang semua pergi dekat gereja dia. Okey, nak sembah Tuhan dia lah. Okey, jadi Abraham ni dia marah. Dia tengok bila dia buat gereja besar-besar, tak ada orang datang pun gereja dia. Dia marah lah sebab lagi ramai orang pergi ke Mekah. Okey, pergi ke Kaabah. Okey, untuk beribadah di sana. Jadi bila Abrahah ni dapat tahu orang lagi ramai pergi Mekah berbanding orang datang ke gereja dia. Okey, dia marah dan dia terfikir untuk menghancurkan Kaabah tu. Itu sebab utama dia. Okey, nampak sifat dengki Abrahah ni terhadap agama Islam kita. Jadi Abrahah ni tak puas hati. Okey, sebab itulah tu poin yang pertama, sebab dia nak serang Kaabah. Okey, poin yang kedua, Abrahah menghantar kumpulan tentera bersama gajah-gajah menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Okey, jadi Abrahah ni dipanggil semua tentera-tentera dia berkumpul. Dia cakap, "Okey, hari ni kita akan pergi ke Mekah, kita akan hancurkan Kaabah. Better tak nak lihat Kaabah wujud lagi. Better nak semua orang pergi ke gereja yang better buat." Macam itulah kata-kata daripada Abrahah. Dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar burung ababil. Okey, burung ababil ni dia terbang tinggi. Okey, burung ababil ni untuk memusnahkan tentera bergajah. Okey, Allah kirimkan burung ababil ni. Okey, burung-burung ni burung yang berada di syurga. Okey, burung ababil ni kita tak jumpa dekat dunia ni. Okey, dekat syurga nanti ada burung ababil. Okey, burung-burung tersebut melontar batu-batu berapi ke arah tentera bergajah. Okey, dalam satu riwayat burung-burung ni diambil batu daripada neraka. Okey, burung-burung ni Allah perintahkan ambil batu dekat neraka, turun pergi serang Abrahah yang nak serang Kaabah.
Akhirnya tentera-tentera bergajah pun musnah. Okey, ni macam apa yang ustaz ceritakan sebelum ni lah. Okey, jadi tentera Abrahah ni tak berjaya nak memusnahkan Kaabah. Sebelum sampai ke Mekah lagi, Allah dah kirimkan burung ababil untuk menyelamatkan Kaabah. Jadi kita nampak sifat dengki Abrahah ni kepada umat Islam. Akhirnya, sifat dengki Abrahah ini tidak membawa apa-apa makna kepada diri dia dan gerejanya di Yaman. Okey, jadi kita nampaklah tidak baik dan tidak sepatutnya kita ada perasaan hasad dengki kepada orang lain. Lebih-lebih lagi yang melibatkan agama. Sebagai orang Islam, kita tidak seharusnya memiliki sifat hasad dengki dan dendam kepada orang lain. Jika kita nampak ada perbuatan yang tak baik pada orang lain, kita tegur dengan cara yang baik dan kita berbincang. Sebelum apa-apa keputusan yang kita ambil, kita mesti duduk berbincang, berfikir dengan waras. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada kisah Abrahah ini, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jangan sesekali kita kufur pada nikmat yang Allah berikan. Sebab bila kita kufur, kita akan mendapat azab yang pedih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang maksudnya, jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku, dan jika kamu kufur, azabku amatlah pedih. Okey, jadi ustaz harap anak-anak faham dan jelas dengan cerita Abrahah ini dan boleh diamalkan dalam hidup anak-anak semua. InsyaAllah, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.